Nauzubillah ya Allah, dalam keadaan kita mesti faham, tidak ada manusia yang boleh mencabar kemurkaan Allah. Jangan cabar Allah. Jangan cari pasal nak murka Allah. Sebab Allah berfirman, "Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa." Maka barang siapa yang jatuh atasnya ghadabi, murka aku, pasti dia akan binasa. Ghadab, itulah yang kita baca, ghairil maghdub. Al-maghdub siapa? Tu Yahudi laknat. Tunggu hancur tu tuan-tuan. Tunggu kehancuran sahaja. Dan itulah aturan Allah yang disebut oleh Nabi, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Kiamat takkan berlaku, kata Nabi, sehinggalah Islam dan Yahudi berperang. Itu mukadimah dia. Tentera Amerika sudah menggerakkan kapal-kapal dia, destroyer dia, sudah digerakkan di Laut Mediterranean. Semalam, 2 hari lepas, Rusia memberi amaran, kalaulah Amerika masuk campur di Gaza, kami Rusia tak tunggu dah, kami pun sampai. Rusia, Iran beri amaran. Ada negara Islam lain tak kata apa, senyap aja. Dia kata tu saduk gaduh, hai sokok sudah saduk gaduh. Dia lagu tu Allah. Sedangkan ini aturan Allah. Bayangkan hadis tu tuan-tuan, bila Nabi kata kiamat takkan berlaku melainkan Islam dan Yahudi berperang. Nabi kata apa? Hatta yakhtabi al-yahudiyu min wara'il hajar wasyajar fayaqul al-hajar wasyajar ya muslim hadha yahudiyun khalfi ta'ala faqtuluh illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud atau kama qala rawahu Muslim. Nabi kata, sehinggalah dalam peperangan itu orang-orang Yahudi akan menyorok di balik batu dan pokok. Lalu Nabi kata, tiba-tiba bercakap batu dan pokok. Mereka menyorok balik tiang batu, mereka menyorok balik pokok. Pokok bercakap, batu bercakap, ya Muslim, kata pokok batu, wahai tentera Islam, hadza yahudiyun khalfi, ni ada Yahudi menyorok belakang aku ni, kata pokok, kata baku, ta'al, kata batu, ta'al, mari sini, faqtuluh, bunuh dia. Ni Nabi habaq. Kuat mana suara batu pokok tu, janganlah tanya. Kuat macam speaker masjid ke apa ustaz, sampai tentera boleh dengar. Janganlah tanya hal tu, yakin sudah. Tentera Islam dengar. Lalu Nabi kata, illal gharqad, kecuali satu pokok, pohon, nama dia gharqad, fa innahu min syajaril yahud, pokok ini tidak akan bercakap kerana dia pohon Yahudi. Waktu tuan-tuan baca dalam internet, bagaimana Yahudi tanam 100,000 pokok. Mereka aim juta pokok gharqad. Mereka baca hadis. Mereka baca hadis. Dan kita baca, kita diberi maklumat oleh para ulama bagaimana mereka punya perancangan dengan pohon gharqad ini, sebab Nabi kata tidak akan bercakap. Perancangan mereka 9 buah pokok, seorang Yahudi. 9 buah pokok, seorang Yahudi berlindung. Tu dia punya penakut bacuy. 9 pokok, 9 buah pokok, seorang Yahudi berlindung. Ambil duk balai rokok belakang pokok. 9, 9, 9. Tu perancangan mereka. Sebab tu mereka tanam punya banyak lah ni di Baitul Maqdis, di kawasan penempatan mereka. Di tempat yang mereka ceroboh, tanah milik umat Islam Palestin, mereka ceroboh dan mereka adalah manusia yang dilaknat oleh Allah. Tuan-tuan baca Al-Ma'idah, Allah sebut la'annahum, mereka dilaknat. Bangsa yang dilaknat.
Dan situlah nanti mereka akan berkubur. Dan Brigade Al-Qassam ini adalah permulaan bagi segala-galanya. Ada yang kata Brigade Al-Qassam ini adalah tentera, salah satu daripada tim Imam Mahdi. Wallahu a'lam. Demikian mereka menyebut. Cuma nak sebut begitulah. Nak join, nak masuk Brigade Al-Qassam, Quran kena apa elok? Hadis 40 dalam kepala. Matan Arba'in tu dalam kepala 40 hadis. Quran mau hafal elok. Setakat lam yakunil tak jumpa jalan, tu Brigade Al-Masam. Lam yakunil pun tak jumpa. La uqsimu bihadzal balad, sampai ujung dia mula apa ni? Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman. Dia mula apa ni? Za maqrabah ke matrabah ke? Hak tu pun dia sangkut dah. Silat-silat dia pun maklubah terus. Nasi Arab. Mampus tuan-tuan. Hak tu kita. Tu dia Brigade Al-Masam kita. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Itulah golongan Al-Maghdub. Dalam keadaan mereka tak peduli dah. Sebab cita-cita Yahudi, laknat Israel ini ialah untuk merobohkan Masjidil Aqsa tahun ini juga. Dan maklumat itulah yang sampai kepada Brigade Al-Qassam. Maka mereka tak tunggu dah. 7 Oktober mereka ambil 7 Oktober hari Sabtu. Kerana hari Sabtu ialah hari kebesaran orang Yahudi. Waktu tu hari Sabtu ni hari mereka pergi biara baca kitab. Waktu tu mereka attack. Dengan kehebatan yang tak terfikir oleh kita, mereka matikan sistem komunikasi. Engineer mereka mematikan frekuensi. Mereka masuk relax, pakai glider, relax masuk. Sedangkan kita tahu bagaimana sistem pertahanan Yahudi. Tapi Allah kata kun fayakun, selesai kes. Dan berlakulah pertempuran. Dan kita nak sebut, itulah benda yang Nabi sebut. Kiamat mukadimahnya, tu antara tanda dia. Bahawa Yahudi nanti, last sekali, Dajjal akan dibunuh. Di pintu nama Lud. Tuan-tuan buka peta, tengok peta Baitul Maqdis. Ada satu bandar nama Lud. Dan tuan-tuan baca dalam internet, tempat Dajjal mati, Nabi Isa bunuh Dajjal. Nama dia Lud. Dan Lud itu dalam internet menyebut markas tentera Yahudi. Markas tentera. Situlah Dajjal akan mati. Di markas tentera Yahudi. Dan situlah mereka semua akan dikuburkan. Situlah tempat mereka. Na'udzubillah. Semoga Allah melindungi sahabat-sahabat kita. Memenangkan jihad mereka. Dalam keadaan kita hanya mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah memberikan kemenangan dan pastinya Islam akan mengalahkan Yahudi. Pasti. Itu sudah pasti. Dan nanti akan berlaku perkara-perkara itu, cuma kita tidak tahu bila. Dan ini adalah benda-benda dia yang menjadi tanda-tanda kiamat.